Apa hukum suami ambil duit istri, mencuri? Bolehkah sebaliknya istri ambil duit suami, datang, banyak dah jawab boleh. Ada seorang perempuan, nama dia Hindun. Nabi sedang duduk di atas bukit Safa, datang Hindun, ya Rasulullah, ya, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan, suami saya orangnya pelit, bakhil. Boleh tak saya ambil wang dia untuk anak, untuk makan kami? Kata Nabi, bil ma'ruf, cukup. Kira-kira belanja keluarga, istri dan anak untuk standar Kuala Lumpur berapa? Dia bagi tak cukup, maka boleh dia ambil. Ini boleh perempuan mengambil wang suami bila tidak cukup. Menurut standar untuk orang Malaysia lah. Lebih daripada itu saya tidak bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi suami mengambil wang istri, maka dia sudah mencuri. Makanya dalam Islam suami tidak boleh berzakat kepada istri, sebab istri wajib dia nafkahi. Istriku, ini ada wang RM1,000 untuk belanja kita sekaligus zakat saya. Oh, tak boleh. Tapi ketika istri kaya, suami susah, maka istri boleh berzakat kepada suami. Suamiku, aku pandang engkau fakir miskin. Ini zakat aku. Boleh. Gitulah zakat. Bagaimana contoh perkhidmatan pelanggan yang baik untuk kami berkhidmat di bank rakyat? Yassiru, beli orang kemudahan. Wala tu'assiru, jangan susah-susahkan orang. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari daripada Islam. Ketika tuan puan bekerja di bank Islam dengan memberikan pelayanan terbaik, maka saat itu sedang menampakkan bahawa inilah Islam. Apalagi yang datang ini non-Muslim. Nampak dia, oh saya senang dengan Islam. Ternyata orang Islam itu lebih ramah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau sepelekan. Jangan engkau anggap ini perkara kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Apa dia? Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Engkau pandang wajah saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang cerah. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Dari mulai tatap muka, dari mulai mempermudah urusan orang. Man yassara an mu'sirin, sesiapa yang memudahkan urusan orang lain, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan berikan dia kemudahan pada hari kiamat. Sesiapa yang menolong orang beriman, wallahu fi aunil abdi, Allah akan tetap menolong seorang hamba, maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Allah akan turunkan pertolongan selama kita mau menolong orang lain. Bagaimana inginkan keberkatan dalam bekerja? Berangkat dari tempat rumah tinggal ke tempat bekerja dengan niat mencari nafkah yang halal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ingin mencari rezeki yang halal untuk makan keluarga. Kemudian di tempat bekerja hindari kecurangan. Nabi masuk ke pasar, Nabi masukkan tangannya, lalu dia rasa ada yang basah. Kenapa yang basah di dalam, yang kering di luar? Asabahul matar, kena air hujan wahai Rasulullah. Bila yang basah ini di luar, orang tak nak beli sebab dia busuk. Maka kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang curang maka dia bukanlah golongan kami. Wa man yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Lalu kemudian selalu berzikir. Bila peniaga itu berzikir dengan Allah, dia tidak akan curang timbangan. Satu surah khusus untuk khas timbangan. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang mempermainkan takaran, sukatan, timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, bila mereka sebagai pembeli, mereka minta, kenapa tak penuh? Mengapa tak lengkap? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi bila mereka yang menjual, mereka selalu mengurangi sukatan. Maka jangan sampai kita rosakkan rezeki yang halal menjadi haram. Boleh Ustaz tunduk cara takbiratul ihram? Bagaimana meletakkan tangan mengikut semua mazhab? Paksa saya tegak balik.
Cara angkat tangan takbiratul ihram hanya 2 hadis sahaja. Pertama, la yatajawaz, tidak melampau uzunaihi, 2 telinga. Allahu Akbar, 2 telinga, diagak-agak 2 telinga. Allahu Akbar. Yang kedua, baina mankibaihi, tidak bahu. Allahu Akbar. Nanti bila nampak ada orang sembahyang, Allahu Akbar. Atau telinga, Allah. Yang tak ada dalilnya, Allah. Ini tak ada mazhab, hanya 2 saja, telinga. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai telinga. Allahu Akbar. Bagi perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara telinga dengan bahu, mana yang tertutup? Bahu, maka perempuan sebahu. Allahu Akbar. Lebih baik. Ini tentang mengangkat tangan. Bagaimana meletakkan tangan mengikut semua mazhab? Mazhab Syafi'i yang saya amalkan dulu, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang kedua, mazhab Syafi'i ada 2. Di atas jantung. Allahu Akbar. Riwayat yang dipakai Ibnu Khuzaimah, disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Nanti bila nampak ada Allahu Akbar. Ustaz pernah tak buat ini? Pernah. Bila? Waktu jamaah ramai betul. Bila saya buat begini, tersiku, maka saya buat begini. Oh, baru saya faham. Itu makna mazhab Syafi'i. Boleh, gantung. Kedua, mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Di bawah pusat. Cuba tonton filem Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih masa dia pimpin sembahyang di Konstantinopel. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab mazhab Hanafi di bawah pusat. Muhammad Al-Fatih Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Maliki 2, di atas pusat tepat. Allahu Akbar. Yang kedua, adamul qabdi, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Cuba tengok Raja Maghribi Muhammad 6. Raja Maghribi Muhammad 6, ayah dia Hasan 2 sama. Cuba tulis di YouTube Muhammad 6 salat. Nampak? Allahu Akbar. Sebab dia mazhab Maliki 2. Yang terakhir, sifat salat Nabi, buku Albani. Buku ni bestseller. Sifat salat Nabi, tepat di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau gitu kita urutkan semuanya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan buat ke 6-6-nya. Saya tak ingin lepas ini tuan-tuan cuba semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun saya di Maghribi 2 tahun, belum pernah saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Kenapa saya sebutkan ini, yang ke-6 ini, supaya kita jangan salahkan orang, sebab mereka semua. Kenapa banyak? Betul. Kerana Nabi melaksanakan hadis. Nabi salat beberapa kali dan hadis banyak sekali. Imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai hadis ini, imam ini pakai hadis ini. Hadis banyak sekali. Nah, ini tentang masalah letak tangan. Kita musafir, tapi kita berhenti solat Jumaat. Solat asar tu boleh jamak qasar tak? Jarang-jarang bermusafir hari Jumaat. Mazhab Hambali mengatakan solat Jumaat itu adalah solat yang berdiri sendiri, mustaqillah, ibadatun mustaqillah. Dia tidak boleh dijamak dengan asar, sebab dia bukan zuhur. Nanti bila ada ustaz berkata, tidak boleh dijamak solat Jumat dengan asar. Jamak yang boleh dijamak itu zuhur dengan asar. Itu dia pakai pendapat mazhab Hambali. Saya baca pendapat Syekh Ibn Utsaimin, ulama Saudi Arabia, dari Qasim, mazhabnya Hambali. Kata dia tak boleh. Salat saja Jumat, nanti asar jamak qasar. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Salat Jumat dengan niat jamak qasar dengan asar, nanti selepas solat Jumat salam tegak lagi solat asar 2 rakaat jamak qasar jamak takdim. Kenapa boleh? Kerana solat Jumat itu pengganti zuhur.
Bila penggantinya, bila yang digantikan boleh dijamak, maka yang menggantikan pun boleh. Di situ perbezaan mazhab Syafi'i dengan Hambali tentang masalah Jumat. Hambali berkata solat Jumat itu ibadah tersendiri, sedangkan Syafi'i berkata solat Jumat itu pengganti solat zuhur. 2 rakaatnya mana? Mendengarkan khutbah.